Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa radwaka matlubi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan salihan wa lahiqna bis salihin. Waj'alna min ahbabika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hargai tuan pimpinan majlis yang berbahagia, Datuk Haji Yusuf selaku pengurusi Surau As-Sabah serta barisan dari jawatan kuasa, yang saya muliakan tuan-tuan imam serta pegawai-pegawai surau, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah, buyufur rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, sebagaimana yang dirancang barangkali pada malam Jumaat yang penuh barakah 18 hari bulan Rejab, iaitu kita dah berbaki lebih kurang dalam 43 ataupun 44 hari untuk menghadapi Ramadan. Nikmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada sekian ramai orang yang ada di persekitaran Surau As-Sabah ini untuk hadir bersama-sama. Bukan isunya saya yang hadir, tetapi majlis ini sebenarnya, tuan-tuan berhati dia Allah, penuh dengan kemuliaan dan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mana sampainya di masa di hujung zaman, akhir zaman, penanda aras kepada wujudnya iman kepada seseorang itu ialah apabila ia meninggalkan kediamannya, pergi ke masjid ataupun surau, ataupun di tempat mana solat didirikan secara berjamaah, ataupun di mana azan diazankan, maka dilaksanakan solat itu secara berjamaah. Itulah tandanya adanya kurniaan iman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tempoh barangkali 45 minit ataupun kurang daripada 1 jam, perbincangan tajuk yang diberi oleh Tuan Haji Hamid iaitu perpaduan ummah. Tuan-tuan ya, satu tajuk yang maknanya dah muak dah, tinggal kita nak mendengarnya, dah lali dah. Bahkan orang kampung saya tu dah pada dah telinga ni nak mendengar dah perkara-perkara yang menyentuh soal begitu asas dalam umat Islam hubungannya, iaitu perpaduan, penyatuan dan pemuafakatan ummah dalam menghadapi cabaran dan segala tribulasi yang wujud pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada saya untuk menyusun aturkan butiran-butiran yang bolehlah dikatakan suatu perkara yang bermanfaat dalam sesi tazkirah
ini dengan tajuk yang ada ini, kerana saya menaruh kepercayaan maklumat-maklumat berkaitan dengan perkara ini ada pada diri kita. Sebab setiap Jumaat kita hadir menikmati khutbah yang disampaikan. Inilah perkara yang dipesankan tak tinggal. Tentunya khususnya pada khutbah yang kedua dipesan sungguh. Kalau di peringkat Negeri Sembilan awal-awal lagi telah disebut ayat surah Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam sekaliannya dan seluruhnya, jami'a wa la tafarraqu, dan janganlah sekali-kali kamu itu bercerai-berai, berpecah belah. Dan kenangkanlah dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kamu apabila mana ketika itu kamu bermusuhan antara kamu sesama kamu, maka Allah Subhanahu wa taala fa'alafa baina qulubikum, Allah telah menta'alufkan, melunakkan dan juga melembutkan hati kamu, membelai rasa diri kamu untuk kamu bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka daripada rentetan itu jadilah kamu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai suatu ikatan persaudaraan yang kukuh, ikhwana. Allah sebut dalam surah ataupun ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka hendaklah kamu mengislahkan, memperbaiki hubungan di antara kamu yang berselisih faham ataupun bersengketa dan berbalah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi ayat-ayat yang menyentuh soal penyatuan dan pemuafakatan ummah ataupun manusia ataupun orang-orang yang beriman ini. Saya kira tuan-tuan, kalau nak sebut sekarang tuan-tuan dah tahu dah ayat tu. Sebab saya difahamkan yang datang ni semua jenis mengaji, tuan-tuan ya. Sebab standard datang mengaji inilah dia orang ni, tuan-tuan ya. Kalau ramai itu datang mengaji, alhamdulillah. Tapi kalau saya perhatikan surau-surau masjid-masjid yang saya mengajar, tuan-tuan ya, inilah jumlah yang ada. Tapi ni kira ramai ni, tuan-tuan ya. Walaupun yang tak datang tu lagi ramai. Jadi kalau macam ni lah roman ataupun petunjuknya, bila kita berlaku satu-satu ujian, memang kita mudah berpecah belah. Sebab apa tuan-tuan? Yang datang dalam menyatukan diri ni, duduk dalam saf ni tak ramai, tuan-tuan ya. Lepas tu datang pula bersepah-sepah pula. Ada setua, ada senia, ada kat sinun, ada kat sini, tuan-tuan radi Allah. Tapi tak tahulah, mungkin di celah-celah tuan-tuan ni, tuan-tuan nampak ada makhluk selain manusia yang turut serta. Maklumlah majlis ilmu, apabila ada majlis ilmu, maka tuan-tuan para malaikat akan bersusun dan berduyun-duyun datangnya, sampai ke langit. Allah Subhanahu wa taala berdoa rahmat kepada orang yang sampai dalam majlis ilmu tersebut. Wallahu alam, boleh jadi, tuan-tuan berhati Allah. Sebab itulah berlaku perselisihan, hati tidak dapat nak dicangkukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi merujuk kepada emosi dan perasaan. Tuan-tuan berhati Allah, tak dapat nak berfikir dengan mata hatinya yang dipandu oleh wahyu dan amalan solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menguasai dirinya ialah ammarah dia ataupun lawamah dia, tuan-tuan. Maka mendoronglah perkara ini kepada permusuhan yang tidak berkesudahan. Sebab itulah Imam Al-Qasimi menyebut, apabila terjadinya perselisihan itu akan membentuk emosi yang ammarah, marah. Apabila marah ini tuan-tuan tidak dapat dipadamkan, tidak dapat dicairkan dalam diri, keluar daripada diri seseorang, tersimpan dalam hati, tuan-tuan berhati Allah, bukan saja tersimpan tu bersaka, tapi berpuaka pula, tuan-tuan ya. Maka dia akan menjadi dendam,
Dendam inilah yang akan mengawal fikiran-fikiran hati yang tidak dipandu oleh iman, membawa kepada tindakan-tindakan yang membalas dendam. Maka terjadilah permusuhan yang tak berkesudahan, yang tidak bernoktah. Bukan hari ini tuan, bangsa kita, orang umat Islam di negara kita nampaknya bukan saja berpecah belah, tapi dah berdorai dah tuan-tuan. Kan? Dah berdorai dah. Kalau lah orang kampung saya, kamu mantin dalam tu dah coruh dah. Coruh ni macam mana contohnya? Macam biskut lah tuan-tuan. Kalau biskut tu tuan-tuan, kita keluarkan yang elok-elok, yang tinggal tu dia punya soradak ni tu. Itulah gambaran itu. Tak dapat nak dibaiki. Kalau nak makan pun soradak ni tuan-tuan, kena tuntunglah dia punya tin tu. Kalau topuk je nak baru masuk. Tuan-tuan ya. Kalau nak dikaut pun dengan sudu lah barangkali, dengan sopannya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa perpecahan ataupun perbalahan ini, umat ini tuan-tuan, ada satu perkara yang lumrah. Cuma di peringkat mana berlaku perbezaan pencanggahan itu, tuan-tuan. Kalaulah sekiranya tuan-tuan berlakunya percanggahan itu dari segi dasar, usul dan asas dan serta tunjangnya, maka kita tidak dibenarkan di situ berbalah dan berselisih faham. Walaupun kita tahu ada yang menyebut bahawa ikhtilaf itu membawa rahmah, tetapi tuan-tuan, isu dan juga perkara yang diikhtilafkannya itu perlulah berasas dan ada kategorinya. Kalaulah berselisih faham dari segi perkara dasar, daripada segi perkara rukun, dari perkara yang wajib, dari perkara yang fardu, maka tuan-tuan, dia tidak ada ruang-ruang yang boleh kita berbalah berselisih di situ, melainkan mesti kita berpegang teguh dengannya. Sebab tu Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillah. Hendaklah berpegang teguh. Iktisam ni tuan-tuan maknanya memegang itu begitu kukuhlah. Kalau ibaratnya masa saya kocik-kocik makin tuan-tuan, kalau mengair dan memancing ke sungai lah, kalau dapat labi-labi, maknanya kalau labi-labi itu dapat dia menggigit kita, kata orang tu tunggu poti keluar baru dia dapat. Dululah dia punya betapa kuatnya labi-labi ni menggigit ni. Sini majoriti orang di 9 tu memang ada campur tu. Campur. Saya tengok dia 3 orang menaku saya, semua orang suku-suku saya ni, wari-wari saya. Betul dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni perkara. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi perselisihan yang dibenarkan sehingga terbentuknya mazhab, kan? Walaupun tuan-tuan, mazhab yang sebelumnya telah wujud, datang imam-imam yang berikutnya membentukkan kefahaman yang tertentu. Ini tuan-tuan perkara-perkara yang dibenarkan, yang dibolehkan dari segi kefahaman. Tapi dari segi asasnya tuan-tuan, dari segi sumbernya, tidak pula siapa-siapa pun mempertikaikannya. Tapi dari segi nak memahamkan tu, kan, dari segi maksud ataupun bahasa yang ada, perkataan dan ungkapan yang ada pada Al-Quran itu, menjadikan tuan-tuan para imam dan mujtahid ini, dia melihat definisi dan pengertiannya barangkali dipengaruhi oleh latar belakang tempat yang tertentu, masyarakat dan suku kaum yang tertentu, maka dia mengertikan tuan-tuan makna-makna yang pelbagai. Sebagai contohnya lah, wamsahu bi ru'usikum, contohnya lah. Tentang ini perkara yang kecil, yang perkara yang tidak melibatkan dasar dan usul, tuan-tuan ya. Maknanya basuhlah bi ru'usikum, ba tu basuhlah kepala. Bila sebut ba ni tuan-tuan, basuh kepala, nak menentukan kadar minima sah. Bila katakan sapu ni tuan-tuan, sapulah kepala kamu ni. Sapu yang macam mana tu tuan-tuan? Kalau kita mazhab Syafi'i, sapulah kepala, kadar minima yang melepaskan kewajipan itu ialah basah 3 helai rambut di kepala. Tapi hari ini orang silap faham, menyapu rambut katanya. Tuan-tuan, menyapu rambut tak sah pula tak sah pula wuduk kita. Sebab barangkali mungkin orang tu rambut panjang, tuan-tuan ya, dia julur je lah ekor rambut tu kat paip, tapi tak kena kepala. Tuan-tuan berhati Allah. Namun kalau kita masuk dalam bab haji ataupun bab umrah sampai rukun bergunting ataupun bercukur, tu tuan-tuan
Dia hanyalah hujung rambut pun tak apa. Sekurang-kurangnya 3 helai had minima yang mencapai kepada maksud bergunting ataupun bercukur. Jadi ada mazhab yang kata bah ini bukan maknanya sedikit, tapi maknanya 1/3. Ada mazhab yang ketiga kata bukan 1/3, tapi maknanya separuh. Ada mazhab yang mengatakan bukannya separuh, tapi menyapu semuanya. Tuan-tuan ya. Namun diletakkan satu penyelesaian oleh Imam Syafi'i, kalau kita sapu semuanya, itu keluar daripada perbalahan dan perselisihan dan dihukumkan sunat. Tetapi dari segi asasnya Imam Syafi'i rahimahullah, mazhabnya menyatakan batalnya cukup sekadar kita menyapu kepala itu kadar minima yang menunjukkan telah bersapu kepala dengan air ini adalah basah 3 helai rambut. Tuan-tuan, tapi kerana kita ambil itulah, suka mengambil yang tu, yang basah 3 helai rambut tu, yang menyapu semua tu tak nak pula. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita tengok tuan-tuan, daripada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi pun telah berlakunya perselisihan faham ataupun berlakunya keingkaran ataupun perpecahan ini. Kalau contoh yang menyayat hati tuan-tuan, apabila salah faham ataupun ingkar sehingga akan berlakunya perpecahan daripada perintah Nabi, ialah berlakunya peperangan Uhud. Nabi SAW telah memberi satu ketetapan, tuan-tuan ya, pasukan pemanah yang 50 orang ini yang diketuai Sayyidina Abdullah hendaklah berada di Jabal Ainain ataupun Jabal Rumah, jangan turun walau apa pun berlaku, hatta Nabi SAW terbunuh, jangan turun. Itu arahannya, tuan-tuan ya. Tetapi berlaku salah faham, berlakunya kefahaman yang lain, pecah diri dan kefahaman itu daripada perintah Nabi SAW, maka berakhir dengan fitnah kekalahan. Bolehlah dikatakan kalah, walaupun sebenarnya kalau mengikutkan sejarah, kalau dibaca lagi tuan-tuan, tak kalah. Sebab walaupun terbunuhnya 70 orang sahabat Nabi SAW di persada Uhud, tetapi dalam nak menggerakkan tentera kafir Quraisy itu nak pergi menyerang Madinah, Nabi menyusun tenteraannya turun daripada Jabal Uhud ini, tuan-tuan, pergi, kalau orang di sini kata pergi melosang lah, pergi apa nama tu pergi mengekori tentera kafir Quraisy ini. Dengan pengekoran tersebut, tuan-tuan, terasa kegururan dan takut tentera kafir Quraisy, lalu mereka lari, tak jadi menyerang Madinah, dan tentera Islam memburunya sampai keluar sempadan bumi Madinah, maknanya dia diperambat. Itu diertikan tuan-tuan bahawa tentera Islam pada hakikatnya tidaklah kalah semuanya, tetapi bila mengukur jumlah kematian yang terbunuh di sisi tentera Islam ni ramai 70 orang sahabat, sehingga kan pada hari ini dimakamkan di makam persada Uhud, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Dan begitu jugalah tuan-tuan, perselisihan tidaklah membawa sampai permusuhan yang dahsyat. Tetapi apabila tuan-tuan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana satu golongan yang hanya mahu mendirikan solat tapi engkar dengan perintah berzakat, maka berlakunya perpecahan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengisytiharkan perang kepada orang ni, walaupun ada sebahagian daripada sahabat tidak berapa cenderung untuk menyerang, kerana mereka itu adalah sebahagian daripada orang-orang yang beriman, kerana mereka itu semayang, cuma engkar daripada mengeluarkan zakat. Yang mereka ini bila engkar, maknanya berlakunya pertentangan bukan saja dari segi syariat dan hukum asas Islam, tetapi kepada khalifah ataupun pemerintahan Islam. Begitulah selanjutnya tuan-tuan pada zaman Sayyidina Osman, kan? Bertambah orang kata bertambah dahsyat, bertambah teruk dengan wujudnya golongan Syiah pula, kan? Yang menyanggahi pendirian ahli sunnah dan pegangan para sahabat. Akhirnya tuan-tuan, berlakulah pembunuhan ke atas Sayyidina Osman, maka semakin bertambah parahnya perpecahan yang berlaku persengketaan antara
golongan yang bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah. Tuan-tuan dan puan hati Allah, sehinggalah terjadinya peperangan Siffin, peperangan Jamal dan sebagainya, sangat menyayat hati tuan-tuan. Dan kita tengok kita pada hari ini ragamnya tu tuan-tuan ya. Kenapa boleh jadi sedemikian rupa? Satu hadis yang biasa kita dengar tuan-tuan hati Allah, di akhir zaman Nabi membayangkan umat ini tuan-tuan dikerumuni ataupun dirobek, umpamanya burung bangkai lah tuan-tuan ya, merobek-robek bangkai yang ada, menyiap berebut-rebut macam tu. Bagaimana umat Islam diganyang. Maka sahabat Nabi bila dengar Nabi menggambarkan di akhir zaman umat sedemikian rupa, apakah pada masa itu ya Rasulullah kita ni sedikit tak melawan kau ya? Tak ada kekuatan langsung ke? Nabi kata bahkan ramai, katanya ramai, umat Islam ramai. Pada hari umat Islam lebih kurang tuan-tuan, lebih kurang dalam 1.2 bilion. Penduduk dunia lebih kurang hampir 5 bilion. Kita ni tuan-tuan berkatakan 1/4 ataupun 1/5. Tuan-tuan, penduduk dunia ni ramai. Tetapi Nabi kata ramainya itu umpama buih yang berada di tepi pantai. Buih yang terhasil daripada hentaman ombak ke tepi pantai ataupun tebing laut, membentuk buih-buihan yang begitu banyak. Tapi tuan-tuan, Nabi kata perumpamaan itu walaupun banyak semacam buih, tetapi kekuatannya sangat rapuh dan longgar. Maka tuan-tuan, sahabat tanya kenapa boleh jadi yang sedemikian rupa? Kita pun tahu dah tuan-tuan. Maka Nabi kata mereka itu telah dihinggapi oleh penyakit COVID-19 ke bukan tuan-tuan ya? Wuhan, bukan Wuhan. Wuhan asalnya COVID-19 ni tuan-tuan kan. Penyakit Wuhan. Jadi kali pertama tuan-tuan sahabat dengar penyakit tu, penyakit Wuhan. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa bondo penyakit Wuhan tu? Tuan-tuan ya. Macam kita sekarang lah, apa dia penyakit apa ni coronavirus ataupun COVID-19 ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kalau diberasakan dibagi tanda-tanda orang yang sakit tu sama macam demam ya. Tapi ini tak tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam video tu, tuan-tuan pernah tengok penyakitnya mengelumpur, mengeletek, mati macam tu je. Tuan-tuan, tak ada unding langsung, tak ada nak berunding lah. Terus meninggal je. Memang menggerunkan tuan-tuan ya. Menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Menyebabkan bermacam-macam lah. Ini pun berlaku. Apa ni orang kata pandangan yang berbagai-bagai. Apabila yang berhormat menteri bagi pandangan dan merujuk sebenarnya perkara tu dikeluarkan semasa yang berhormat menteri sebagai mufti, hanya orang tanya pula berlaku perselisihan tu. Menteri buatlah kerja menteri, itu kerja mufti katanya kan. Itu semua lah tu macam-macam pandangan. Ni perangai orang zaman sekarang ni tak tahulah apakah benar. Orang tua makin kata mungkinlah orang kita sekarang ni pandai tapi tak boleh nak diikut. Itulah tuan-tuan kan. Berbalah-balah kan. Ada je perkara sudut-sudut dan juga seni-seni memandang dari segi negatif dan sangka buruknya itu, tanpa melihat tuan-tuan berhati Allah wajah besar kebaikan yang cuba disampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, maka sahabat tanya kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan dengan penyakit Wuhan itu? Maka Nabi menyebutkan tuan-tuan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan cintakan dunia dan takutkan mati. Tuan-tuan berhati Allah, cintakan dunia, takutkan mati. Tapi hari ini secara realitinya tuan-tuan, kita tengok yang betul-betul mendatangkan keparahan dan perpecahan orang Melayu dan umat Islam kita ialah dari segi politik, kepartian kita. Sampai hari ini tak sudah-sudah tuan-tuan berhati Allah. Kita pun tak tahu bila nak berakhirnya perkara yang sedemikian. Kadang-kadang kita pun bertanya-tanya, apalah yang nak dicari itu. Tuan-tuan kan. Tapi kalau kita tengok
penyakit-penyakit yang ada ni tuan-tuan, sebagai satu sempadan yang boleh kita letakkan kepada diri kita, telah pun dibayangkan oleh Nabi SAW dengan sikap manusia ini. Sebab itulah Nabi SAW pernah menyatakan kepada sahabatnya, akan datang satu zaman di sisi umat aku, satu penyakit umat-umat yang sebelumnya akan membawa padah yang sangat menggerunkan. Ungkapan maksud Nabi begitu, yang aku bimbangkan umat aku di akhir zaman nanti akan terkena penyakit sebagai umat yang sebelumnya, iaitu tuan-tuan, cintakan dunia. Bila cintakan dunia ni tuan-tuan, ialah bila cintakan dunia ni, terlepas kadang-kadang fikiran dan juga pemuasabahannya itu tentang syariat dan ketentuan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tak kenal saudara mara sendiri, sebangsa dan juga seagama. Tetapi tuan-tuan, bagaimana perlu dicapai di titik kemauan dan gejolak nafsu yang ingin mendakap dunia tersebut. Tuan-tuan nanti ya Allah, mungkin kita tuan-tuan tak merasai kemahuan itu, mungkin kita tak ada cita-cita ke arah itu dan tidak pula masuk saluran itu. Tapi bagi orang yang dah masuk lorong dan saluran ini, tuan-tuan, dia punya penangan dia itu sangat luar biasa. Tuan-tuan nanti ya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, pemusuhannya itu sampaikan minggu lepas tuan-tuan, ada satu orang hantar teks doa kepada saya. Kan? Dia telah menyenaraikan beberapa pemimpin umat Islam pada hari ini. Masuk tuan-tuan, maka dia pun menulis tu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau turunkanlah laknat, kebinasaan dan kehancuran kepada mereka-mereka senarai nama sedemikian, dan kau campakkanlah mereka dalam neraka yang paling bawah sekali. Ui, tuan-tuan, kan? Jadi saya pun tuan-tuan, bila tengok, takut pula saya tuan-tuan, kan? Kenapa pula doa ni diberikan kepada saya? Adakah nak disuruh saya baca doa lepas Jumaat kat Majlis Besi? Tuan-tuan ya. Jadi saya pun tanyalah dia balik, minta maaf lah tuan, ni siapa? Kenapa doa yang macam ni? Kenapa tuduh orang ni macam ni? Saya pun tak tahu adakah betul orang ni buat ataupun hanyalah sekadar tuduhan-tuduhan politik kepartiannya. Lepas tu dia marah saya, macam ni ke ustaz imam besar? Jadi macai, makan dedak, dah kita pula kono. Tuan-tuan tengok. Sudahnya saya, tuan-tuan kan, saya pun tanyalah saya punya permaisuri, isteri saya, tuan-tuan, salah layan dah bang. Sudahlah saya layan dah. Jadi tuan-tuan, saya pun nak test dia ni. Dia punya cakap tu, saya tanya, minta maaf tuan, ni siapa sebenarnya? Kan, kalau macam tu saya kena buat aduan kepada yang berkuasa ni. Tuan-tuan membuat tomaan dan tuduhan. Langsung dia blok saya, tuan. Tak ada. Tak mana pergi sampai sekarang. Saya tengok tadi tuan-tuan, dah tak ada dah. Sebelum dia dah dekat muka dia, tuan-tuan. Tapi muka tak adalah macam Haji Hamid, berbeza sekali tuan-tuan, jauh tuan-tuan ya. Tuan-tuan, dah hilanglah muka dia dan dia dah blok saya dah. Tapi itulah tuan-tuan, gambaran tu dia punya yang Nabi gambarkan di akhir zaman ni, manusia mencari dunia ni tuan-tuan, berlumba-lumba ni tuan-tuan, sampai tak menyompek siang tu. Nak digambarkan tu, berlumba-lumba, bersaing-saing, mencantas-cantas tuan-tuan ya, memfitnah-fitnah, bermarah-marah, berebut-rebut. Yang akhir sekali Nabi kata tuan-tuan, berbunuh-bunuh. Tuan-tuan, peristiwa gemencing tuan-tuan, saya tak ingat tahun bila tuan-tuan. Pernah kerana nak merebut jawatan ni sampai berbunuh. Kan? Ingat tuan-tuan peristiwa gemencing. Tu kan? Tahun bila tu? Tu zaman Datuk-Datuk masih muda tu. Saya pun belum lahir tu kan. Budak kocik masa tu, tuan-tuan, hati Allah. Takut sekarang ni tuan-tuan, kalau menengok kalau ucapan-ucapan sebahagian daripada manusia hari ini yang terlibat dalam bidang perkara ni, takut kita tuan-tuan. Menyebabkan hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok anak-anak muda kita tuan-tuan, dah tak nak mengambil tahu tentang pasal penting ni, politik ni tuan-tuan. Kan, politik bukannya kepartian tu, politik tu. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tanya anak saya pun, walaupun dia berasal di universiti, malah membuang masa tanpa bondoi orang tua ni tempat. Sebab tu tuan-tuan, ada satu masjid masa saya bertugas di daerah Rembau. Masjid tu tuan-tuan, saya pada dalam masa tu saya menjadi pegawai agama Islam daerah Rembau. Dalam masjid sama,
menjawat juga jawatan naib Presiden Majlis Belia Negeri. Tuan-tuan, jadi saya tanya pesan-pesan beliau, kenapa tak nak datang masjid? Datanglah masjid untuk kita membina kepimpinan kita. Kita bersatu di masjid ini. Kita jadikan masjid ni untuk tempat kita membina persatuan dan juga pemersatuan dan kepimpinan kita ni. Tapi malailah Ustaz, masjid itu tempat orang beramuk. Nampak tuan-tuan? Ya, beramuk. Beramuk nak jadi Bilal, beramuk nak jadi pengurusan tanah perkuburan pun beramuk. Tuan-tuan, pernah sekali itu tuan saya menyelesaikan masalah pergaduhan di daerah Kuala Pilah lah tuan-tuan ya. Tentang khairat kematian. Kadang-kadang pelik tuan-tuan, saya pun terdiam dibuatnya tu. Sampai kat pejabat agama besar daerah Kuala Pilah tu bincang ahli jawatan kuasa khairat kematian sebuah masjid tu lah tuan-tuan. Kerana bergaduh ni tuan-tuan, sampai minta saya menjadi orang tengah. Isunya apa tuan-tuan? Ada satu hamba Allah, dia kerja kat Kuala Lumpur. Bila pencen balik ke kampung, bila pencen balik ke kampung, biasalah orang pencen tuan-tuan azan. Macam tak nak azan. Jadi tuan-tuan, perbalahannya itu satu orang bekerja di Kuala Lumpur, balik ke kampung pencet. Dan tentulah tuan-tuan, tempat yang paling sesuai padanya ialah di masjid. Bila sampai di masjid, barangkali dia tengok apakah yang boleh dia terlibat. Dia tengoknya khairat kematian, masuklah khairat kematian. Baru 3 bulan meninggal pula dia. Jadi perbalahannya adalah apakah nak dibagi peruntukan kepada dia ini sepenuhnya ataupun separuhnya. Sebab pun 3 bulan jadi ahli. Jadi salah seorang tu pun, saya pun heran tengok tu tuan-tuan. Dia cakap, takkan kita nak bagi sepenuh? Dan dah lama jadi ahli ni pun belum dapat tempat. Tu yang saya tak faham tu. Dia marah pula orang tu. Baru 3 bulan, takkan kita nak bagi semua? Alah, pada masa tu dia bagi 500. Bagilah 200.5. Saya yang lama jadi ahli ni pun belum dapat masuk teh. Saya pun balik tengok yang macam mana nak diselesaikan orang macam ni. Payah buning ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya pun macam mana nak diamankan, saya pun minta lah, ada tak buku undang-undang pertubuhan peraturan khairat kematian ni? Ada. Jadi saya baca lah.
Kan ada dalam yang disebut, tak ada pula ditentukan orang tu baru 3 bulan ke apa. Selama mana dia jadi ahli dah ditebut je. Ini tuan-tuan bersetuju ni, bukan saya ni kata. Ya kau katanya. Dia tak dia pula. Ya iyalah tu. Tapi dalam pada tuan-tuan dia tak bersetuju tu. Tuan-tuan, dia pun marah peraturan tu. Ada macam tu ni, kena pindah tu katanya. Iya tuan-tuan, inilah menjadi tuan-tuan. Itu baru akhirat kematian. Belumnya masa-masa tu. Yang ada imbuhan yang berbagai-bagai ni, tuan-tuan mati Allah. Bayangkan tu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok Nabi SAW membina umat dia dalam menjaga perpaduan ini. Yang pertamanya tuan-tuan ialah wahdatul aqidah. Kan, penyatuan ataupun perpaduan ataupun kesatuan dari segi akidah. Ini pertama ni tuan-tuan, akidah. Jadi akidah ni pada zaman sekarang ni bermacam-macam. Ada yang paling klasik sekali dan purba boleh dikatakan adalah Syiah. Dah mengambil pula sekarang ni. Tuan-tuan mati Allah. Ya tuan-tuan mati Allah. Qadiani, tuan-tuan. Kan? Dia pun nak mengisytiharkan dia bukan Islam, dia gunakan fatwa bukan Islam, tak boleh nak ambil tindakan apa-apa. Tahun lepas tuan ada satu orang perempuan, pelajar Universiti Islam Antarabangsa, Gombak, dia datang ke masjid ini. Tak macam mana dia boleh tersesat? Wallahu alam, takdir Allah, dia datang di situ, dia nak jumpa imam. Bila imam, saya punya pegawai saya jumpa dia, ini kena tanya imam besar ni. Sebab dia penolong pendaftar nikah, cerai dan rujuk wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi tuan-tuan dia tanya, isunya apa tuan-tuan? Dia ni tuan-tuan nak kahwin. Saya katakan apa masalahnya? Kahwin lah. Masalahnya Ustaz, wali saya Qadiani katanya. Bapak dia pegang agama Qadiani. Habis kamu tak Qadiani ke? Tak, dia tanya. Saya belajar, dia tengok Qadiani ni sesat katanya, bercanggah dengan akidah. Jadi macam mana Ustaz? Masalahnya pula bapak saya IC dia walaupun Qadiani, dalam IC tu Islam. Sebab nama dia Melayu. Sama namanya macam apa tu? Haji Ibrahim bin Ahmad macam tu lah namanya. Contoh. Nampak udah tuan-tuan mati Allah ya. Jadi tuan-tuan mati Allah, dia berlaku ni. Bayangkanlah tuan-tuan, dia sama, kat pengenalan sama, apa sama, tapi bab akidah. Tuan-tuan, hari ni belum lagi tuan-tuan ajaran-ajaran yang bermacam-macam tuan-tuan yang ada pada itu bab satu, bab akidah. Belum lagi kefahaman yang terbaru ni, izm-izm yang baru ni. Mereka pun ada juga kesatuan dan perpaduan mereka. Berhimpun dengan segala ketersusunan yang tersendiri. Tuan-tuan mati Allah. Itu satu bab akidah. Sebab itulah dalam kita nak menjaga asas akidah ni, kita kena berpaksikan kepada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ramai pula yang mengertikan Ahlussunnah wal Jamaah ni berbagai-bagai definisi. Maka tuan-tuan, pada tahun 2018, tuan-tuan, pada tahun 2018, pada masa itu saya masih lagi Timbalan Mufti Negeri Sembilan, Yang Muhammad Menteri Besar pada ketika itu minta apa ditakrif sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah ni, supaya kita boleh ikat dalam enakmen undang-undang pentadbiran Islam. Diminta tuan-tuan, kajian tu sampai pergi ke Jordan, sampai pergi ke Mesir, sampai pergi ke Morocco. Akhirnya tuan-tuan jumpa satu penetapan bahawa bila sebut tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu ialah akidah yang berpaksikan kepada manhaj dan mazhab yang telah dibina manhaj dan penyusunan itu oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tuan-tuan, berpegang dengan ini, sekiranya bercanggah dengan pendirian dan pegangan ini, maka tuan-tuan terkeluar dia daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan mati Allah. Itu yang pertama. Dari segi fiqahnya, tuan-tuan mati Allah, daripada syariatnya, ilmunya ilmu fiqah, kita berpegang kepada 4 mazhab ini. Tapi realiti kita di Malaysia ini, kita bermazhabkan Imam Syafi'i. Tuan-tuan, kalau ada lah orang kata saya tak ada mazhab, Ustaz, mazhab saya adalah mazhab yang tak mengikut mana-mana mazhab. Itulah mazhab dia. Al-mazhabiyah dalam bahasa Arab. Maknanya dia tak ada mazhab, itulah mazhab dia.
Orang yang mengaku saya ni tak ada agama, saya ni bebas. Tak, itulah agama dia. Orang yang agama tak ada agama. Tuan-tuan mati Allah, mana mungkin kita pada hari ni tuan-tuan tidak mengikut mazhab, kan? Kita belajar pun tahu semayang ni pun kerana mengikut mazhab Syafi'i. Diajar daripada tabika kemas lagi, tuan-tuan mati Allah, sampailah usia tua dan bawa kepada meninggal. Mesti ada manhaj ni, tuan-tuan mati Allah. Itu dari segi akidah. Kemudian itu wahdah dari segi syariat. Kita tuan-tuan berpegang kepada mazhab Syafi'i, peganglah mazhab Syafi'i. Berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Ada juga pandangan yang meresahkan masyarakat, isu-isu bid'ah dan sebagainya. Berlaku lagi perpecahan, tuan-tuan mati Allah. Orang dipandang macam ni, orang dipandang mana ni, tak dapat nak membezakan. Kadang-kadang dia menghukumkan perkara-perkara yang sunat tu macamlah wajib, berdosa. Tuan-tuan mati Allah, begitu sekali. Dan cepat-cepat nak melabelkan orang. Nampak je orang tu tak kunut, ni golongan ni lah ni, kaum muda lah ni. Cepat je, tuan-tuan mati Allah. Tengok orang tak berwirid, tu je. Padahal kawan tu, tuan-tuan, adalah sebab-sebab yang tertentu. Tuan-tuan mati Allah, kadang-kadang orang tak nak bertahlil, tak nak berjanji, maka berbagai tanggapan, persepsi dibentuk. Akhirnya tuan-tuan, sangka buruk ini, su'zan ini menatijahkan kepada perpecahan, renggang, dan berhubungan itu menjadi dingin dan rasa rimas setemiang pula kalau duduk berdekatan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada je orang yang tak suka sampai sampai pula dia. Ni yang madas selera nak makan ni, pak nengok pun dah tak boleh. Tuan-tuan tidak Allah. Kan? Kadang-kadang satu ke masjid, ini pengalaman saya masa kat daerah tu tuan-tuan. Ada orang tu, dia punya grup dia belah kiri je, tak boleh masuk belah kanan. Tuan-tuan, pemisahnya ruang tengah ni. Belah kanan, saya tak adalah kata tuan-tuan belah kanan ni tak join belah kiri. Tak, ni contoh ke masjid tu. Tuan-tuan mesti Allah, kan tuan-tuan gelar pula, ini golongan-golongan yang menyandar, ini yang tak, ni tu duduk tegak. Tak boleh, yang tu tuan-tuan. Ada je gelaran-gelaran yang dibeli. Itu yang sebab kadang-kadang tu ada yang kena remove lah, ada yang left dengan sendirinya lah dalam grup-grup ni. Tuan-tuan mesti Allah, kerana perkara-perkara yang remeh-temeh itu tuan-tuan dibesar-besarkan, membentuk satu sangkaan yang memburukkan keadaan. Akhirnya tuan-tuan, daripada marah membentuk dendam dan akhirnya berpecah belah dan berderai susu. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga ialah penyatuan dari segi tuan-tuan kerohanian ataupun akhlak. Dewasa ni tuan-tuan, kita tengok, kita memanglah berakidah, bersyariat, tapi dari segi aspek kerohanian ni kadang-kadang kita tercicir tuan-tuan, kan? Apatah lagi zaman sekarang ni tuan-tuan, tak sempat orang nak berzikir, berwirid. Kalau saya bertugas di Masjid Tunku Mizan ni tuan-tuan, dipesan tu, Cik, istighfar 3 kali, Fatihah, terus doa. Itu pun ringkas kata. Kalau baca doa majlis resmi, kalau ada menteri ke apa semua tuan-tuan, dipesan tu, Cik, 3 minit dia. Apa doa ni? Langsung saya baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Togak pula dia tu, takkan tu tau katanya. Tahu pula dia tu. Iya tuan-tuan. Kadang-kadang nak baca doa tu dia tengok tu, hantar baca doa, awak baca, imam baca doa kan? Iya tu. Boleh saya tengok teks doa tu? Saya tak ada teks tuan-tuan, saya spontannya. Spontan. Tulis sekarang ni. Sebab apa tu? Nak dia tengok sukatan tu berapa minit. Tuan-tuan, dia pula yang memotong dia. Saya cakap, tuan kalau tuan-tuan potong, baik tuan ni baca. Saya cakap, saya baca dah. Tuan-tuan mati Allah. Orang semua nak cepat. Tuan-tuan, kalau dulu tuan-tuan, kalau di kampung saya tuan-tuan, masjid saya Masjid Raja Alang Pekan Berenang. Saya lahir jadi mantin, tapi duduk tuan-tuan menetap di kampung Sesapan Kelumi Berenang. Tuan-tuan mati Allah. Sekolah dulu tuan-tuan dekat Batu 9 Ceras, tapi sekarang ni dah di Sekolah Agama Batu 10 Ceras. Belajar pergi dekat Samtas, Sekolah Menengah Agama Tinggi Tengku Ampuan Jamaah Shah Alam. Tuan-tuan bersama dengan bekas almarhum Qadi Ulangan Ustaz Haji Muhammad Amin bin Husin. Tu kawan baik saya tu, tuan-tuan mesti baik semualah. Tuan-tuan mesti kalau tidur tu ahli basi dia kena kat saya, ahli basi saya kena kat dia. Tuan-tuan macam tu lah dia punya rapat itu.
Tuan-tuan, kadang-kadang ahli basi itu meneleh, dipinjam tangan kita, sap disapu. Mana tuan-tuan? Dia punya rapat tu. Kan dia sampai tahap tu lah rapat. Tuan-tuan, kan kadang-kadang suruh dalam tak ada, pakailah kau punya pakai tu, dia rapat tu. Tuan-tuan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, inilah satu orang kata realiti pada hari ini yang menuntut kepada satu kesedaran dalam diri kita, tuan-tuan, bahawa dalam kerohanian ini memanglah tuan-tuan kadang lepas sembahyang dah tak berwirid. Kalau di masjid Haji Alang tuan-tuan dulu lepas Jumaat minta tahlil tu. Kan? Sekarang tak. Kadang-kadang tuan bukannya nak tunggu tahlil. Kadang-kadang imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, teng. Dah start motor tu. Osah copek pula. Apakah kau semayang sebelah motor apa? Habis salam turun ni motor, laju betul tuan-tuan. Tak sempat nak berzikir. Sebab tu tuan-tuan, pada bulan kan sekarang ni waktu kan lewat, tuan-tuan waktu kan lewat. Bila habis Jumaat tu dekat-dekat nak pukul 2.30 dah. Tuan-tuan kan, kadang-kadang jamaah tegur tu, mam jangan baca panjang-panjang mam. Kita tak sempat nak masuk mam. Ni nak makan lagi, masuk pejabat lagi, nak hantar anak sekolah lagi. Ya pula tuan-tuan. Jadi bila kita baca pendek pula, takkan ni standard imam ni. Satu hal pula tuan-tuan. Itu semua dah tu. Tuan-tuan Allah. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, tuan-tuan, bagi penyatuan ummah ini sudah tentulah tuan-tuan, mestilah kita berpaksikan kepada budaya ilmu. Bila sebut budaya ilmu